Imam Nawawi. Tajuk yang dibentangkan hari ini ialah Liberalism di Malaysia. Seterusnya, pengenalan liberalism. Kelahiran Islam hasil dakwah yang berterusan dari penyebaran hinggalah Islam tersebar luas dari Asia Barat hingga ke Asia Tenggara. Ia adalah hasil peranan para mubalik yang membawa Islam hingga ke tanah Melayu, baik melalui perdagangan maupun penghijrahan. Tanah Melayu atau dikenali sebagai Malaysia sekarang ini merupakan salah satu negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Ia juga dikenali sebagai negara yang menjadikan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai panji. Dewasa ini setelah lebih separuh abad kemerdekaan tanah Melayu. Kedudukan Islam semakin terhakis dan tergugat oleh anasir dari luar maupun dari anasir dalaman yang memberi satu cabaran kepada umat Islam di Malaysia. Ada pelbagai isu yang dipenuhi seperti Syiah, liberalism, ajaran sesat dan pelbagai lagi. Isu Islam liberal menjadi salah satu isu hangat yang diperkatakan sekarang ini kerana ia menyentuh bukan hanya setiap umat Islam, bahkan ia juga mengugat kesejahteraan masyarakat dan mendatangkan bahaya kepada akidah umat Islam amnya. Hari ini, apabila perkembangan pemodenan semakin pesat, maka ia telah membawa pemikiran baru yang dipengaruhi oleh idea-idea kebebasan berfikir yang membentuk satu pemikiran baru yang luarannya umpama Islam. Akan tetapi, dalamnya terkandung pengaruh Barat yang bertentangan dengan syariat Islam yang sebenar. Seterusnya, definisi liberalism. Perkataan liberal berasal dari perkataan Latin yang bermaksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Liberalism ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai perkara yang paling utama menurut nilai politik. Seseorang yang menerima fahaman liberalism dipanggil seorang liberal. Menurut Kamus Dewan DPP Kuala Lumpur 2016, perkataan liberal dinofasikan sebagai bersifat condong kepada pemerintahan yang demokratik, misalnya menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan dan pemandangan terbuka atau pandangan bebas. Liberalism pula merujuk fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Dalam Islam pula, golongan Islam liberal mengganut fahaman pluralism, iaitu fahaman yang menyatakan bahawa semua agama adalah yakni benar belaka. Menurut perspektif golongan ini, umat Islam tidak boleh meyakini bahawa hanya agama Islam sahaja yang benar. Sebaliknya, hendaklah mengiktirafkan agama lain yang juga benar dan betul. Ekoran daripada itu, penganut fahaman Islam liberal menyeru agar dibenarkan perkahwinan campur antara agama kerana semua agama adalah benar dan betul. Seterusnya ialah sejarah perkembangan liberalism. Pada mulanya, pemikiran semacam ini adalah usaha bersama dalam peradaban Barat untuk menjauhkan diri daripada pandangan agama Kristian tentang ketuhanan dan menuju kebebasan individu. Ia kemudian merebak ke seluruh dunia, mempengaruhi dan menular kepada masyarakat Barat dan Eropah dan juga seluruh dunia, termasuk para pendidik dan akademik. Pejuang kebebasan individu wujud di setiap sektor. Pemikiran liberal akhirnya menjangkiti Islam dan masyarakat Islam. Pemikiran Islam liberal adalah sekolah pemikiran baru di kalangan umat Islam yang mendapat tarikan dalam budaya Malaysia hari ini. Menurut Ugi Suharto, sebilangan kecil individu yang terpengaruh dengan pandangan dan kaedah hidup Barat dan tamadunnya yang banyak menguasai banyak bidang dan cabang sains hari ini menjadi faktor penciptaan liberal falsafah Islam. Ia percaya bahawa hedonisme didasarkan pada gaya hidup hedonistik. Organisasi ini percaya bahawa peraturan Islam melanggar hak asasi manusia, bahawa mereka sudah ketinggalan zaman dan bahawa mereka membatasi pengganutnya. Konsep hedonisme cuba memberikan tafsiran baru mengenai Islam berdasarkan humanisme, hak individu dan kebebasan yang semuanya dianggap sangat sesuai dengan dunia moden. Kemudian menerapkan cita-cita baru dan mengalihkan pandangan dalam masyarakat, menghasilkan pemahaman baru tentang apa yang disiratkan oleh pertumbuhan, perkembangan dan hak dan kebebasan individu. Ia juga dikenali sebagai pasca modernisme dan ia adalah sekolah pemikiran. Mereka yang menyukai pemikiran Islam liberal berdasarkan pandangan mereka pada kajian Oriental Barat
metodologi agama lain, hak untuk kebebasan sosial, politik dan ekonomi dalam suasana barat dan falsafah sukarelanis. Semua ini jelas tidak sesuai dengan Islam. Walaupun pendapat dan pemikiran ini bertentangan dengan Islam, kumpulan intelektual liberal ini menggunakan sokongan dan tumpuan Islam untuk mendapat sokongan dan perhatian umat Islam. Di satu pihak, mereka dipandang sebagai perjuangan untuk Islam kerana pemikiran seharusnya menjadi sebahagian dari agama itu. Kaum liberal menggunakan kata kemajuan untuk menolak idea profesor terdahulu dengan menyatakan bahawa pandangan mereka tidak lagi relevan pada abad ini. Ini dilakukan agar pemikiran umat Islam dan peradaban Islam maju seiring dengan kemajuan sekularisme Barat. Oleh itu, umat Islam mesti menerapkan cara Barat. Apa yang dikatakan oleh golongan liberal ini? Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan pijakan dan pengaruh di kalangan umat Islam, khususnya di Malaysia? Golongan liberal terdiri daripada pelbagai organisasi dan individu yang mengaku menjalankan objektif Islam. Ini seperti di antara orang-orang yang bersangkutan dalam membawa pemikiran liberal adalah seperti Nash Abu Zaid, Asfar Ali Engineer, Aminah Wadud, Irsyad Manji, Uli Absar, Abdullah, Kasim Ahmad. Manakala melalui persatuan dan organisasi yang rasmi pula antaranya adalah Jaringan Islam Liberal dan Gagasan Nusantara Islam di Indonesia, Sister in Islam di Malaysia, Muslim for Progressive Values di Amerika Syarikat dan lain-lain beroperasi melalui kumpulan dan organisasi rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Barik Syakir Muhammad Shah. Nombor matrik saya 2021307397. Dan saya akan teruskan lagi dengan topik seterusnya, perkembangan liberalisme di Malaysia. Pertama sekali, liberalisme di Malaysia kukuh sejak awal kemerdekaan negara. Tahap pertama perjalanannya dimulakan dengan kehadiran kolonial Inggeris yang membebaskan negara ini dari dominasi feudal dari segi ekonomi dan politik serta amanah keagamaan. Pada zaman Pan-Islamism, masyarakat Malaysia telah kehilangan wajah liberalnya dengan memakai pakaian konservatif sebagai sebahagian dari proses Islamisasi. Dan selain itu, neo-imperialism bermula dari awal abad ke-20 ketika trend globalisasi mulai mengaburkan halangan antara negara-negara ketika rangkaian komunikasi dan komputer berkembang pesat. Dan akhir sekali, liberalisme telah digantikan sebagai ideologi yang dominan. Mereka tidak lagi berpegang pada satu ideologi, melainkan memilih dari pelbagai ideologi mereka yang sesuai dengan sosialisasi dan rasional mereka. Topik yang kedua adalah pengukuhan liberalisme di Malaysia. Untuk mengimbangi kedua-dua puak yang saling menentang ini, pemerintah telah berperanan dalam melembagakan kepercayaan sekular dan Islam. Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam menerapkan perintah sosial ini agar masyarakat hidup dalam keadaan harmoni dengan mengamalkan kepercayaan masing-masing. Seterusnya adalah tradisi keagamaan dan ilmiah yang telah diamalkan pada masa lalu tidak lagi dipindahkan secara efektif kepada generasi berikut, menjadikannya sebagai amalan yang diwarisi dan bukannya pengetahuan. Dan akhir sekali, kewujudan liberalisme telah berjaya memberikan keseimbangan kontemplasi keagamaan sehingga tingkah laku tradisional dilihatkan sebagai ketinggalan zaman, tidak membawa kemajuan dan bahkan lebih dahsyat sebagai pemahaman yang salah. Seterusnya adalah faktor penyebaran ideologi liberal dalam masyarakat Islam Malaysia. Gerakan ekstremis Islam liberal di Malaysia nampaknya berkembang melalui pelbagai jalan dan saluran termasuk internet dan kemasukan buku-buku yang berkaitan dengan liberalisme dari negara lain serta dipelopori oleh individu tertentu dan kumpulan yang mempercayai golongan liberal. Yang kedua adalah kekurangan pengetahuan agama yang besar di sebilangan masyarakat memudahkan pengembangan ideologi ini.
Konsep kebebasan hakiki boleh menyebabkan orang mengkritik Al-Quran dan hadis, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga adalah disebabkan oleh pengaruh media sosial yang membolehkan sesiapa sahaja memperoleh maklumat dengan mudah sebagai jenis pendidikan yang tidak formal, khususnya kepada generasi muda, dapat dengan mudah membaca materi yang ditawarkan oleh kaum liberal. Dan akhir sekali adalah proklamasi liberal mengenai kebebasan untuk mengekspresikan diri atau berjihad juga menarik perhatian masyarakat. Organisasi ini menunjukkan kepada masyarakat bahawa apa yang mereka lakukan dapat menjadikan Islam mulia di mata orang bukan Islam sambil mengikuti perkembangan semua. Seterusnya adalah cadangan mengawal dan mencegah penyebaran pengaruh liberal dalam masyarakat. Beberapa tindakan segera perlu diambil oleh pelbagai pihak, antaranya menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat mengenai ancaman liberalisme secara menyeluruh dan meluas. Agar pluralisme dapat dikurangkan, kesedaran yang meluas harus dipupuk. Seterusnya adalah peranan pihak berkuasa agama. Menentang pandangan dunia liberal ini diperlukan penguatkuasaan yang ketat. Pegawai pejabat agama harus kerap mengunjungi ladang, terutama di kawasan berisiko tinggi di mana terdapat tanda-tanda ini. Yang ketiga adalah peranan institusi Wasatiyah Malaysia. Sesuai dengan objektif Institut Wasatiyah Malaysia juga dapat berperanan dalam memperbetulkan kefahaman dan pandangan umat Islam. Dan yang keempat adalah memberi galakkan kepada pelajar dan masyarakat untuk menyertai seminar ceramah berkaitan dengan penyelewengan fahaman liberal. Institusi pengajian Islam memainkan peranan penting dalam mengatur program yang menangani permasalahan semasa yang berkaitan dengan falsafah liberal. Okey, selanjutnya adalah kelebihan fahaman liberalisme. Yang pertama adalah terdapat keinginan dan inisiatif sendiri dari masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang lebih baik. Kedua, setiap orang atau warga negara mendapatkan hak dan kebebasan yang sama. Ketiga adalah terjadinya persaingan yang positif di dalam masyarakat sehingga setiap orang ingin menghasilkan produk berkualiti tinggi. Dan terakhir adalah kebebasan individu dalam kesempatan memilih parti politik tanpa intervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir adalah kekurangan fahaman liberalisme. Adanya eksploitasi pada kaum buruh yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya sehingga menciptakan kesenjangan sosial. Yang kedua, terdapat monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau miskin. Seterusnya, kebebasan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, tujuan tertentu untuk mencapai keuntungan. Dan munculnya persaingan bebas sehingga pemerataan pendapatan di dalam Malaysia akan sangat sulit dicapai. Dan akhir sekali timbulnya kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi darjatnya dari kelompok masyarakat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Faiz bin Wan Zulkarnain. Saya dari kelas 2452A. Nombor matrik saya 2021513707. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kesan liberalisme terhadap Malaysia. Okey, kesan liberalisme di Malaysia. Mereka mewujudkan autoriti baru, iaitu autoriti atas nama mereka sendiri. Ini bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Manusia disuruh bertanya sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama kepada kumpulan ulama'. Jika tidak, ajaran Islam akan menjadi cacar marbak. Mereka yang anarkis mencabar, membuat tuduhan, memfitnah, menolak dan bahkan merobohkan beberapa ajaran Islam berdasarkan dekonstruksionisme. Okay, di atas ideologi ini, mereka juga membangun ideologi dan falsafah rekonstruksionisme yang akan menimbulkan pergolakan dalam masyarakat. Perbuatan seperti ini akan menjadikan standard Islam berubah wajahnya kerana konsep dan polisi serta sistem pengetahuan di dalamnya telah mengalami perubahan struktur radikal. Okey, seterusnya, kesan liberalisme yang paling teruk adalah adanya sekularisme dalam sistem dan budaya kehidupan manusia yang berkaitan dengan konsep politik, sosial, moral dan juga agama secara keseluruhan. Secara sederhana, konsep prinsip
ideologi dan falsafah sekularisme dari perspektif politik, dan sistem pemerintahan negara adalah untuk memisahkan semua peraturan dan undang-undang agama dari urusan pentadbiran negara dan bahkan dalam masyarakat. Okey, seterusnya kesan terhadap mazhab Syafi'i di Malaysia. Golongan ini mengubah undang-undang agama mengikut perspektif mereka. Mereka menimbulkan banyak polemik dalam undang-undang Islam seperti membenarkan perkahwinan antara agama, perkahwinan sesama yang sama dan pertikaian hukum hudud. Kaum liberal sering mengkritik kelemahan sistem fiqh Islam kerana fiqh Islam di Malaysia didakwa ketinggalan zaman dan terikat dengan pandangan masa lalu dan Timur Tengah. Seterusnya, membina undang-undang berdasarkan kacamata barat atau moden, menolak pembinaan undang-undang berdasarkan mazhab dengan mentafsir undang-undang secara bebas. Perlakuan ini adalah untuk mengetepikan kewenangan mazhab sebagai panduan undang-undang dan metodologi untuk menentukan undang-undang. Keadaan ini membolehkan sesiapa saja membuat tafsiran agama tanpa metodologi dan penguasaan pengetahuan agama yang khusus. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang solusi Islam terhadap liberalisme. Bagaimana menghapuskan liberalisme? Umat Islam perlu memahami bahawa liberalisme adalah bentuk ideologi yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan sistem demokrasi. Demokrasi lahir dari kepercayaan sekularisme, idea di mana manusia ingin hidup bebas tanpa terikat dengan agama. Dari kepercayaan inilah yang mendasari kebebasan. Lahirlah berbagai bentuk kebebasan yang menjadi tonggak demokrasi. Demokrasi adalah seperti kilang yang menghasilkan semua jenis produk haram termasuk liberalisme. Tidak ada satu pun produk yang halal yang keluar dari kilang ini kecuali yang haram. Umat Islam keliru apabila mereka melihat larangan tersebut dalam produk tertentu lalu menentangnya tetapi tidak melihat larangan tersebut dalam banyak produk lain lalu mengambilnya. Seterusnya, umat Islam perlu meletakkan pemahaman dan tindakan yang tepat sekiranya mereka ingin membasmi liberalisme. Produk tidak percaya ini tidak akan musnah selagi kilang yang membuatnya akan terus beroperasi. Menjadikan liberalisme sebagai sasaran serangan pada umumnya nampak bagus, tetapi jika kilang itu terus dibiarkan tanpa pengawasan hingga hancur, maka sudah pasti serangan terhadap liberalisme akan gagal. Selain dari tindakan sia-sia, demokrasi adalah sistem kekufuran yang berasal dari barat yang menafikan hak-hak Allah SAW dan memberikan hak-hak tersebut kepada manusia. Oleh itu adalah haram bagi umat Islam untuk mengambil demokrasi, melaksanakannya, malah menyebarkannya. Kesimpulannya, fahaman liberalisme ini sangat memberi kesan kepada seluruh umat Islam di seluruh negara. Fahaman ini muncul berdasarkan kebebasan individu sebagai tindak balas terhadap pemerintahan yang telah menjadi pengalaman pahit masyarakat barat selama kira-kira 1000 tahun. Ideologi ini memberi penekanan yang mendalam terhadap kebebasan individu, keterbukaan, meraihkan kepelbagaian dan pada masa yang sama menekankan konsep kesamarataan dan keadilan. Kami berharap agar seluruh umat Islam sentiasa berada di jalan yang benar dan bersedia menepis apa jua ancaman yang datang dengan persiapan akidah yang kuat. Okey, itu saja daripada kami tentang liberalisme. Yang baik semua datang daripada Allah, yang buruk datang dari kelemahan kami sendiri. Terima kasih.